Saya sembahyang, Alhamdulillah, saya tak ada rasa apa-apa. Cumanya, bila kita di tahiyat akhir, di tahiyat akhir, selepas saya akhir kan kita bagi salam. Kita bagi salam bahagian kanan, kita bagi salam bahagian kiri. Waktu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sahut salam saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ni macam biasa, setiap komen-komen pasti akan meminta-minta caller ni. Dan pastinya aku dah tak ingat dah berapa part seat rasanya ni. Ya, betul. Dia dah banyak part tu macam biasa, demand tinggi sebab ramai yang minta. Kenapa ramai minta? Sebab cerita seronok lah, geng. Jadi yang mana belum kenalan atau belum dengar dari part 1 hingga yang kini ni, bolehlah dengar dulu. Link kita dah sediakan di description. Dan pada korang yang belum like, share dan subscribe, silalah buat demikian. Dan jangan lupa kita ada media sosial juga seperti Instagram dan juga TikTok. Follow kami rapat-rapat dan boleh komen, belanja like dan juga share. Dan kepada korang yang mungkin ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan di WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak sampaikan. Caller ni caller antara yang diminati. Ada beberapa caller baru yang semakin diminati. Yang ni pun baru, tapi sebab dia dah banyak part, mungkin korang dah ketinggalan. Macam biasa, korang kena follow sebelum-sebelum ni punya caller. Ya, betul. Dan jadinya aku tak perlu perkenalkan diri. Jadi just kita nak tanya khabar dulu. Assalamualaikum, Yana, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, Alhamdulillah. Syuk dengan Hafiz, okey? Alhamdulillah. 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 Kat sana hujan seperti di sini ke? Ya, hujan lebat. Sendu-sendu rasa sini. Baik, kita kat sini memang musim hujan kan. Betul. Bulan 12 ni. Jadi kalau ada dengar bunyi bising sikit tu, minta maaf, kami akan cuba reducekan. Dah tengah-tengah kita layan hujan ni kan, apa kata kita dengarkan cerita seram untuk yang kali ni, cerita terbaru. Jadi untuk kali ni Kak, untuk kali ni cerita apa akan nak kongsi dengan pendengar Santai Chill? Okey, kali ni saya macam nak buat kelainan sikit lah. First, saya ada cerita berkenaan dengan diri saya. Lepas tu kalau berkesempatan, macam ada special preference untuk cerita ayah saya pula. Baik, nanti kita akan tengok kalau sempat. Jadi kita dengarkan untuk okay, yang pertama dulu lah. Kalau korang belum dengar cerita Kak Yana, memang rugi lah. Sebab Kak Yana punya storytelling ni, cara deliver memang syok. Jadi kita pun dah tak sabar. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama ni saya nak kongsikan apabila saya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana lah. Macam part sebelum ni saya sambung asasi. So sekarang ni saya di sarjana di Melaka. Jadinya bila di Melaka, sem pertama untuk pelajar ni, kita orang semua akan duduk di hostel, macam apartment lah style ni kan. Okey, bila duduk apartment ni, macam kita faham ada curfew kan. Kalau pukul 11 malam tu memang dah kena balik. Kalau kita daripada luar lebih pada 11 malam, memang akan kena tindakan lah, nak masuk tak boleh. So nak jadikan cerita,
kita ni student busy dengan assignment, busy dengan, yelah kalau kita terlibat dalam community dan sebagainya, banyak aktiviti yang perlu kita jalankan. So saya ni waktu tu pergi rumah kawan saya yang menyewa di luar. Okay, sebab waktu tu kita nak siapkan assignment. Dah hujung-hujung semester, selalunya kita akan busy lah. Jadinya saya, orang kata CP je lagi. Nak dekat pukul 11 tu sampai di hostel kami. Jadinya pengajaran di sini sebenarnya bila nak cakap, orang tutur kata balik malam ni tak elok. Apatah lagi tak nak dara, buat imam apa sekalipun lah kita punya niat tu. Okay. So bila saya balik ni, boleh dikatakan saya membawa tetamu yang tak diundang. Okay. Jadinya saya pun melangkah masuk ke perkarangan hostel tersebut. Sebab hostel tu tak ada lift, jadi kita naik tangga lah. Rumah waktu tu dalam tak silap saya 6-7 tingkat kot. Rumah saya tingkat yang kelima. Okay. So waktu saya naik tangga, terang benderang, lampu memang buka lah, lampu tangga sebagainya. So waktu saya sedang naik tangga tu, alhamdulillah saya tak ada rasa apa-apa yang pelik pun. Okay. Cumanya sewaktu saya di tingkat yang ketiga, tangga yang di tingkat yang ketiga, saya rasa angin yang menderu sangat kuat daripada bahagian belakang. Saya macam sejuknya, macam nak hujan ke kan. Saya tengok langit macam gelap, mungkinlah nak hujan. Jadi saya pun tak adalah fikir apa, naik tangga lagi. Naik tangga sampai ke tingkat 5. Kedudukan rumah saya ni adalah di hujung bangunan. Macam mana nak cakap dia dekat dengan macam balcony yang tepi bangunan tu. Faham? So kita macam boleh lepak ke, macam menyandar ke kat balcony tu kan. Jadi saya, tangga ni bila saya naik, saya kena ke arah kanan dalam 2-3 meter sampai rumah saya. 2-3 meter lagi sampai ke balcony tu. Jadi kalau saya belok kanan, saya memang terus nampak balcony tu lah. Okay. Bila saya nampak, saya naik tangga, saya tengok dekat balcony tu ada orang berdiri tau. Saya amati betul-betul kan, macam ni macam housemate aku. Saya cakap macam tu. So saya macam, saya bagi nama dia Humaira lah. So saya panggil dia Maira Saya daripada jauh lagi, Maira, engkau pun balik lambat ke? Saya tanya dia. Lepas tu Maira ni diam je tau. Saya macam lepas tu saya macam, Maira, nak jerit kuat-kuat kan, dah malam kan. Maira, lepas tu dia kata, dia tak toleh pun, tapi dia cakap macam ni, apa? Dia macam tu. Okay. Apa? Tak adalah, kau luar-luar ni, kau bawa balik juga ke? Jomlah masuk sekali, kau lupa bawa kunci ke? Saya cakap macam tu kan. Dia kata, tak adalah, aku nak menikmati je pandangan kat luar ni, angin, dia kata macam tu. Saya pun macam, hal pula nak menikmati angin. Dah lah weh, dah malam-malam ni sekarang tak elok kau duduk luar, jomlah masuk. Dia pun toleh. Dia toleh. Saya tengok tak ada apa yang pelik pun dekat dia. Tak ada yang macam orang kata cacat sebelah ke kaki, tak ada sebelah ke kan apa kan. Dia punya fizikal tu sempurna. Tapi dia, cara pandangan dia pada saya tu macam nak cakap macam orang kata kalau kita tengok orang tu tembus lah. Macam tu. Lepas tu saya macam, Maira, aku okey tak? Okey? Dia cakap macam tu. Jomlah masuk. Dah malam ni kan, risau lah kat luar ni macam ni. Lepas tu dia tanya saya macam ni soalan dia. Betul ni, aku boleh masuk? Lepas tu saya macam, saya macam, yelah boleh masuk, kenapa pula? Tak ada apalah, jomlah masuk. Dia cakap macam tu. Jomlah, kau ni kan bergurau dengan aku. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya masuklah, Assalamualaikum apa semua. Saya tengok bilik master bedroom dengan bilik belakang dah tutup. Tinggal bilik saya, bilik tengah je belum tutup sebab roommate saya tunggu saya balik. Lepas tu saya pun balik lah. Lepas tu masuk, saya kata, Maira, tutup pintu Lepas tu dengar lah bunyi tutup pintu. Lepas tu jalan ke depan sikit, saya jumpa roommate saya. Lepas tu dia cakap, Ambo yang kau bukan main lambat lagi kan? Dia cakap, sorry lah, aku buat assignment semua kan. Ni aku balik dengan Dak Maira ni. Maira apa dia assignment? Lepas tu kak roommate saya ni macam, kau ni jangan bergurau dengan aku boleh tak? Asal nak bergurau pula? Sebab saya ni dengan dia susah nak serius tau. Saya kusik dia.
Dia kata, asal nak bergurau dengan kau pula? Kau tak baca grup ke? Maira kan emergency balik kampung petang tadi. Family dia ni, ayah dia sakit apa semua. Kau jangan main-main dengan aku, saya cakap macam tu. Dia kata, ni ada Maira, saya toleh belakang. Tak ada. Lepas tu macam, aku katalah nama roommate saya tu Aina. Aina tadi Maira ada ni, aku bercakap dengan Maira. Weh, mana ada Maira balik. Cukup buka WhatsApp group sekarang. Saya pun check, memang Maira balik. Alamak, saya dah macam, aku buat masuk apa ni? Saya macam menung lah kejap. Saya tengok roommate saya. Kau dah kenapa? Dia tengok saya kan. Saya tak nak buat orang panik tau. Saya tak nak buat orang panik. Lepas tu saya cakap, tak apalah weh, tak apalah kau. Terima kasih lah, tunggu aku. Kau pergilah tidur dulu. Aku pun belum sembayang ni, saya cakap dengan dia. Bagi aku mandi sembayang dulu. Okey. Tak apalah, kau dah kunci pintu kan? Aku tidur, aku tak tutup pintu lah. Kau nak buat apa, buatlah dulu apa dulu kat luar tu. Dia cakap, okey, tak apa, masuk. Saya halau dia cepat. Dia dah masuk dalam bilik kan. Saya macam dah termenung kat ruang tamu tu tau. Apa benda yang aku buat masuk ni tadi? Okay, tak apalah. Saya pergi mandi, saya ambil sembayang, saya masuk bilik, saya tengok roommate saya ni dah tidur. Takkan kita nak solat dalam gelap pula kan? Buka lampu kan kacau dia tidur. Tak apalah, saya solat dekat luar ruang tamu, tapi berdekatan dengan saya punya bilik. Sebab saya dah start rasa macam lain macam. Okay, saya sembahyang, alhamdulillah saya tak ada rasa apa-apa. Cumanya bila kita di tahiyat akhir, di tahiyat akhir, selepas saya akhir kan kita bagi salam. Kita bagi salam bahagian kanan, kita bagi salam bahagian kiri. Waktu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang sahut salam saya. Waalaikumsalam. Kan. Lepas saya macam Allahu Akbar. Saya macam Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belah kiri, Waalaikumsalam. Saya pandang depan, sapu muka. Lepas tu saya dah diam dah. Aku nak toleh belakang ke tak nak ni? Rasa macam nak menangis benda tau. Aku rasa benda ni memang ada dalam bilik, dalam rumah ni. Saya macam ni, kedudukan saya buka telekung. Saya dah tak pandang belakang. Saya berdesuk masuk bilik je. Sebab saya macam, aku tahu benda ni ada kat belakang. Confirm. Lepas tu saya tutup pintu bilik. Tak sempat lah tutup apa ni, lampu ruang tamu dan sebagainya. Saya masuk je, bilik gelap lah. Saya punya housemate ni, roommate saya ni, dia tidur katil bujang. Dalam bilik saya ni ada satu katil bujang, satu katil atas bawah, double tu. Okay, so dia tidur di katil bujang. Katil double tu bahagian bawah kami susun barang, saya tidur di bahagian atas. Okay, saya naik atas katil saya, zikir banyak-banyak. Saya macam mana aku nak halau benda ni keluar, dia ada kat dalam. Kan, dia dekat dalam, macam mana aku nak buat ni, Lepas tu saya lelapkan mata. Kita lelap mata bukan tidur tau, lelap macam kita tengah anxious, kita tengah takut. Kemudian saya dengar pintu bilik terbuka. Slow terbuka. Saya kata habis lah. Habislah aku. Lepas tu saya boleh rasa angin yang menderu dengan kuat, macam mana yang saya rasa waktu saya naik tangga tadi. Okay, saya rasa angin tu masuk dalam bilik, memang sejuk. Lepas tu tiba-tiba tak sampai dalam masa 2 atau 3 saat, katil saya bergoyang. Bergoyang macam kita goyang-goyang, guncang-guncang. Lepas tu saya dengar macam ni. Yana, aku nak balik boleh tolong buka pintu? Aduh. Saya macam, boleh tolong buka pintu? Lepas tu dia macam bunyi, dia macam nak nangis, tapi bunyi dia macam tu. Kepala otak. Saya macam astagfirullahaladzim. Saya cerita ni pun tangan saya menggeletar.
benda tu terlalu real sebab suara dia tu macam HD tau kat telinga saya. Semakin lama semakin kuat goncangan tu. Aku nak balik. Dia macam tu tau. Daripada halo suara dia tadi, dia macam start kasar. Lepas tu satu benda yang saya buat, saya rasa saya jerit. Saya jerit diam. Jerit macam tu. Jeritan saya tu membangunkan roommate saya yang sedang tidur dan housemate saya yang satu rumah ni. Sebab saya jerit. Kita takut dan kita tak tahu nak buat apa. Saya jerit je. Bang, saya sedar-sedar macam lampu dah dibuka dan roommate saya panjat katil saya, goncang-goncang saya. Yana, kau bangun. Kenapa ni? Kenapa? Dia macam tampar-tampar muka saya semua lah kan. Saya ibarat macam agak diracau lah waktu tu. Jadinya dia tampar-tampar apa semua. Bangun Yana, bangun. Kau bangun sekarang apa semua kan. Saya tersedar memang berpeluh-peluh. Saya macam kata, Aina, tak boleh jadi macam ni. Kita kena suruh dia keluar sekarang juga. Lepas tu roommate saya tu macam, siapa yang kena keluar ni? Tak kira, kita kena suruh dia keluar sekarang juga. Lepas tu housemate saya semua pun dah depan pintu lah. Kau kenapa Aina apa semua kan? Saya cakap, saya bangun, saya tarik nafas, saya cakap dengan diorang, boleh tak korang masuk dalam bilik, tutup pintu, apa pun yang jadi dekat luar jangan keluar. Saya cakap dengan diorang, apa pun yang jadi dekat luar jangan keluar. Lepas tu, kenapa ni? Tak apa, jangan risau, esok baru aku cerita. Malam-malam ni tak sesuai, saya cakap dengan dia. So dua bilik tu lagi masing-masing masuk. Tapi diorang pun macam risau lah kan. Masuk dalam bilik kecuali roommate saya. Roommate saya kata, dia ni tahu saya macam mana. Dia kata Yana, kau nampak something kan? Kau bawa something kan? Dia macam tu. Ya weh, tapi aku tak takut dengan kau. Tak apa. Aku tutup je pintu. Tapi kalau kau nak apa-apa, aku ada. Dia macam tu. So, diorang semua berada dalam bilik, saya seorang-seorang dekat luar. Lepas tu saya cakap, kau nak balik kan? Saya tanya dekat luar, dekat tengah-tengah ruang tamu saya berdiri. Kau nak balik kan? Lepas tu saya dengar bunyi macam ni. Aku nak balik. Macam halus macam tu. Lepas tu saya cakap, aku buka pintu, tolonglah balik. Saya waktu tu sambil saya cakap tu saya menangis. Sebab walaupun saya tak nampak fizikal dia macam mana, tapi suara tu pun dah cukup. Buat saya rasa ngeri. Okey. Aku buka pintu, tolong keluar. Tolong keluar. Lepas tu dia cakap apa saya dengar? Buka pintu luas-luas ni. Okey. Saya macam Allahu Akbar. Ini bukan entiti biasa yang aku bawa ni. Saya buka pintu, baca bismillah, baca ayat kursi, buat apa yang saya patut buat. Buka pintu, lepas tu pintu kita orang pintu kayu, lepas tu ada grill tau. Grill tu saya tak buka. Saya buka pintu je. Okay. Kau dah boleh keluar sekarang. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Aku tak tahu kau asal mana, tapi tolong kembali ke tempat kau. Ini bukan tempat kau. Lepas tu angin yang menderu tu tadi, yang saya rasa di tangga dan dalam bilik tu, lalu betul-betul di sebelahan saya menuju ke pintu. Okey. Sampai saja ke pintu, saya terus nak tutup pintu tau. Tapi pintu tu macam ni, kalau kita contoh kan, kita tutup pintu macam ada benda sendal, jadi ketat, jadi kita tak boleh tutup. Saya nak tutup, tak boleh. Macam alamak, macam mana ni, kenapa macam ni? Saya tengok bahagian atas pintu, bucu pintu yang di luar, macam bukan di dalam, di luar. Macam di hujung bucu pintu tu ada kain tersepit bahagian atas. Tak sempat keluar. Lepas tu saya macam sudah benda ni. Saya macam mana aku nak buat ni? Saya sentap pintu tu, sentap, buka balik dan saya tutup semula. Bila saya tutup semula tu, baru saya rasa rumah tu macam lapang. Sebab tadi rasa macam
stuffy, rasa macam ada benda yang sedang memerhati dan sebagainya lah. So bila saya tutup je pintu tu, bunyi gedegang tu, housemate saya semua keluar. Yana, kau kenapa weh, apa semua? Kata tak adalah weh, aku rasa salah aku kot. Aku rasa aku buat benda tak elok balik ni, saya cakap macam tu. Lepas tu dia orang macam tahu tak, waktu tadi kan sebelum kau menjerit tu kan, kita orang semua tak boleh tidur tau. Bilik yang lain bagi tahu. Masa kata tak boleh tidur, kenapa pula? Kau tahu tak, kita orang dengar ada orang ketuk pintu bilik kita orang. Ketuk pintu bagi saya, Assalamualaikum, saya nak balik. Macam tu. Dia macam mencari di mana orang yang bawa dia masuk tadi. Sampailah dia pergi bilik saya, dan mungkin dia tahu okey, inilah manusia yang bawa aku masuk tadi. Sampai disebabkan kejadian tu, selepas itu tak ada seorang pun housemate saya yang berani balik sebelum pukul 10 malam, walaupun diorang pergi rumah kawan lain dalam hostel yang sama. Kurang-kurangnya sebelum maghrib mesti diorang dah sampai rumah. Sebab Yana, aku takut lah kan benda tu ada lagi macam mana. Kawan saya yang Maira tu lah yang paling macam, kenapa menyerupai aku? Kenapa bukan orang lain? Jadinya benda tu trauma, tapi juga satu pengajaran jugalah pada saya dan juga kawan-kawan, supaya kalau boleh balik pergi mana-mana tu mungkin bagi salam ke, baca something ke kan, basuh kaki dulu ke, wallahualam. Itulah kisah saya yang pertama. Seram kan? Betul. Dia bukan seram sikit, dia dalam satu entiti tu macam-macam tu. Boleh jadi satu novel movie ya. Betul. Satu, aku tak faham kenapa dia menyerupai kawan Yana, Maira. Yang kedua, aku tak faham benda ni malu halus kan. Adakah dia sengaja menggunakan topik dia nak balik tapi tak boleh sebab pintu tutup, ataupun disebabkan Yana jemput jadi dia tak boleh nak keluar. Sebab come on lah, kau boleh masuk ikut macam-macam tempat kot kan. Takkan nak keluar pintu pun tak boleh. Dia macam mungkin dia nak menakut-nakutkan lah kan. Faham? Bila saya tanya ayah saya kenaan dengan benda ni, kira benda tu benda jahat. Kan itu memang salah satu cara dia nak menyesatkan kita, nak merosakkan akidah kita. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun, cumanya dia nak menakut-nakutkan. Itulah. Tapi jarang hantu minta tolong. Betul. Sebelum ni kita dengar macam dia menghantui kita, tapi ni dia yang minta tolong nak balik. Itu pasal. Yang kedua aku tak belah, dia keluar tu tak sempat, Yana dah tutup pintu, pom tak sekat. Itu kelakar. Okey, kain tu warna apa? Kain tu selalu kita nampak warna putih kan. Yang ini dia macam warna kekuning-kuningan. Faham. Dia bukan kuning yang kotor tu, dia kuning yang minta maaf lah, bukan nak jadi racist ke apa kan, kuning diraja tu, kuning. Faham. Okey. Tak ada pula kita orang gantung tangkal ke apa kan. So macam itulah. Baik. Dan kejadian ni pernah ke berlaku dekat hostel lain, masa dalam bangunan bilik-bilik lain tu? Sebenarnya macam ni, hostel kami pernah dihantui oleh satu entiti. Saya tak pasti adakah ini entiti yang sama. Satu entiti yang akan keliling setiap tingkat membawa loceng. Jadinya tengah-tengah malam kita orang akan dengar bunyi loceng dibunyikan. Macam loceng sembahyang tu tau. Dibunyikan di setiap tingkat. Jadi itu adalah orang kata, boleh kata hantu legend lah dekat hostel tu. Jadi saya tak nampak lah dia bawa loceng ke, ada bunyi loceng ke, ataupun angin yang benderu tu tak ada bunyi loceng ke apa kan. Jadi kita pun tak beranggapan apa-apa. Cumanya hostel, budak-budak lain yang duduk di tingkat yang lain pernah diganggu dengan hantu loceng. Tu biasa. Faham. Baik, itu cerita yang pertama. Dia sangat detail, saya pun tak ada apa nak
tanya cerita menarik. Jadi tadi Yana ada mention untuk cerita kedua berkenaan dengan ayah Yana. Ya, betul. Okey, rasanya kita masih ada sedikit ruang. Jadi apa kata Yana sambung terus dengan cerita yang kedua. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang saya nak kongsikan ni adalah satu bentuk pengajaran juga yang ayah saya nak sampaikan. Okey. Selalunya kita percaya pada satu tempat, sekiranya tempat itu keras, dia mempunyai entiti yang jahat. Okey, itu standard lah. Tanpa kita ketahui yang kita juga hidup dalam satu dunia di mana ada yang baik dan juga yang buruk. Okey, orang kata jin ni ada yang Islam, ada yang kafir, istilahnya kan. Jadinya perkara ini berlaku sewaktu ayah saya masih muda lah. Saya pun baru setahun 2 tahun waktu itu. Ayah saya perlu bekerja di satu tempat berjauhan dengan saya dan mak saya lah. So dia terpaksa duduk di hostel tempat kerja dia tu. So tempat kerja dia ni boleh katakan jurulatih ataupun guard yang ada dekat situ, dia kata tempat ni memang keras. Okay, kau pergi mana-mana sudut dekat tempat ni pun memang keras. Jadinya ayah saya pun macam, yelah, kita terima je lah, nak buat macam mana kan, dah ditempatkan di situ. Nak jadikan cerita, ayah saya ditempatkan di satu macam, dia macam bentuk dom lah, hostel, rumah kan. Jadi pada mulanya ayah saya diletakkan dalam satu kawasan di mana bilik dom, di mana ada berapa orang, saya tak ingat. Ayah saya cerita dalam 6 orang ke berapa orang. Dia sedang tidur, ayah saya sedang tidur. Okay. Ayah saya tidur, kawan ayah saya ni sedang berjaga sebab dia sedang menulis. Okay. Ayah saya kata sewaktu dia sedang tidur, dia dapat satu mimpi di mana dia ingin diganggu. Okay, macam mimpi, macam kita diganggu di dalam mimpi. Dalam masa yang sama, di luar, kawan dia yang sedang jaga ni dengar bunyi seekor katak. Okay. Bunyi katak tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Sebab kawan ayah saya ni dia buka tingkap sewaktu dia menulis tu. So dia macam, kenapa katak ni makin dekat. Tingkat mana dia naik ni kan, sampai boleh ke atas macam ni. Sampai satu tahap ayah saya tiba-tiba terbangun, jerit Allahu Akbar macam tu. Dan bunyi katak tu pun makin lama makin menjauh. Rupa-rupanya katak itu adalah satu indikator yang menyatakan ada benda yang datang nak mengganggu ayah saya dan juga kawan ayah saya tu. So dalam realitinya benda tu mungkin hadir dalam bunyi seperti itu. Dalam mimpi ayah saya dah fight dengan dia. Macam itulah. Itu episod pertama kejadian tu berlaku. Okay. Episod yang kedua, ayah saya sedang tidur. Macam biasalah kalau dom ni kan dia macam hallway kan, susun-susun katil, lepas tu dia macam ada bahagian tengah tu panjang macam lorong kan. Ayah saya sedang tidur ni, tapi orang kata antara tidur dan juga sedar. So bila dia tidur katil bawah, bila dia mengiring ke arah kanan di mana dia akan melihat sepanjang barisan hall tu, dia nampak di hujung bangunan hall, di hujung hall macam bilik tu ada satu entiti. Okay. Ayah saya kata dia berpakaian seperti berihram. Dia macam lilit-lilit lah baju badan dia dengan kain. Rambut dia seumpama landak yang sedang kembang. Okey. Daripada jauh dia berlari, menderu mendekati ayah saya. Dia berlari. Dan sampai dekat ayah saya, dia macam nak mencapai badan dan tubuh ayah saya tau. Ayah saya kata dalam dia punya pemenangan waktu tu, dia sempat terpis benda tu. Dia sempat terpis dan benda tu macam terlanggar ke dinding dan ayah saya terus bangun. Saya kata, kenapa benda ni mengganggu aku? Kan? Ayah saya cakap, aku tak ganggu kau, aku tak kacau kau, apa yang kau nak? Okay. Dan ayah saya, kemudian benda tu menghilang selama 2-3 hari.
Hari yang berikut kejadian itu, ayah saya cakap dengan kawan dia, malam ni aku nak bangun tahajud awal sikit lah. Ayah saya cakap, bangun tahajud awal sikit, bayang mengaji sikit lah sampai subuh. Okey lah, tak ada masalah. Nak jadikan cerita sekonyong-konyongnya, hari tu adalah hari yang memenatkan. Jadi nak bangun tahajud seperti yang dijanjikan tu lambat. Okay? Kita dah tidur sedap, badan penat kan. Sebab tu ayah saya tidur, ayah saya dikejutkan. Bangun, sembahyang tahajud. Bangun, mengaji. Dia tepuk-tepuk. Dan benda yang menyedarkan ayah saya itu adalah entiti tersebut. Tapi entiti tersebut telah mengubah rupa dan wajahnya. Sebelum ni dia nampak agak agresif, tapi sekarang dia lebih orang kata nampak macam mana, tenang. Macam tu. Dia cakap bangun. Ayah saya sambil pejamkan mata cakap, sekejap, aku penat, bagi aku tidur sekejap. Tapi ayah saya dah sedar, cuma dia tutup mata. Ayah saya buka ekor mata, benda tu masih ada berdiri di sebelah kepala, menanti ayah saya supaya bangun. Lepas tu ayah saya kata, okey, aku bangun sekarang, jangan kacau aku. Lepas tu ayah saya bangun dan buat sembahyang seperti biasa. Dan ayah saya didatangi lagi sekali oleh benda tu dalam keadaan dia yang lebih baik. Faham tak? Maksudnya dia sebelum ni appearance dia, kedudukan, bentuk badan dia semua dalam keadaan yang agak agresif. Tapi sekarang dia nampak lebih tenang dan dia menunjukkan diri dia yang sebenar. Sebenarnya ayah saya cakap benda-benda macam ni kadang-kadang dia mengganggu kita sebab nak tengok kita ni macam mana. Dan kadang-kadang bila amalan kita tu, amalan yang kita buat yang diterima oleh Allah itu, dia boleh nampak. Sebab benda-benda macam ni bukan benda-benda biasa. Dan mungkin dia juga pernah lost. Jadi bila orang kata istilah kita berkawan atau berjumpa dengan orang yang macam ni, benda macam ni, dia makin lama makin menunjukkan diri dia yang sebenar. Pada asalnya mungkin nak mengganggu, tapi akhirnya dia jadi satu entiti yang lebih baik. Macam tu. Itu episod pertama ayah saya dengan benda tu lah. Episod yang keduanya, ayah saya daripada tidur dalam dom tu, digantikan untuk tidur satu bilik. Kiranya naik pangkat lah. So kalau kita kerja kan, kita jadi supervisor ke ketua ke kan. Nak jadikan cerita, guard tu sendiri kat situ cakap, bilik yang kau duduk ni adalah bilik paling keras kat tempat ni. Tak ada orang yang mampu tidur satu malam pun kat sini. So ayah saya kata, okey tak apalah, nak buat macam mana kan, tidurlah. Hari pertama ayah saya tidur, ayah saya dikejutkan oleh satu entiti. Dia kata, contohlah nama ayah saya Man. Man, bangun, bayang tahajud, ambil Yasin tu baca. Cakap dengan ayah saya macam tu. Lepas tu ayah saya kata, ya, aku buat. Kau tahu tak aku siapa? Dia tanya, ayah saya cakap. Tak tahu. Dia kata, aku adalah pemilik tempat ni. Dia pemilik kawasan tu. Lepas tu ayah saya cakap, buktikan yang kau wujud. Lepas tu senyap je ayah cakap lah. Ayah saya kata senyap je. Lepas tu ayah saya kata, okey tak apa, engkau angkat selimut yang aku tengah sarung kat badan ni. Dalam masa 2-3 saat, ayah saya boleh rasa selimut yang dia ada kat badan ni tu terangkat. Macam permaidani Aladdin. Terangkat. Lepas tu ayah saya macam dah cuak lah. Oh dah, okey tak apa, aku percaya kau ada. Letak semula. Kemudian ayah saya pun letakkan semula. Dan ayah saya tersedar. Macam tersedar, ayah saya buka mata lah untuk melihat, tapi dia dah tak ada. Jadinya benda pertama yang ayah saya jumpa, walaupun orang tu kata tempat ni keras, bukanlah benda-benda yang jahat tu, tapi pemilik kepada benda tu yang menyuruh ayah saya untuk sembahyang, untuk mengaji. Orang kata macam nak memperkuatkan lagi lah pendinding tu dan sebagainya. Kemudian malam yang seterusnya, ayah saya bermimpi yang pemilik tempat itu membawa dia ke alam dia. Dan dia menunjukkan diri yang sebenarnya. Ayah saya kata dia macam orang yang
Macam orang dulu-dulu, pasal tak dia pakai serban yang tebal tu. Okay. Serban yang tebal dan dia sedang memakai baju warna hijau macam hijau pohon pisang. Dan kawasan yang dibawa tu adalah kawasan yang ada musola, ada ramai budak-budak, tempat orang mengaji dan sebagainya. Ayah saya berjumpa dia sewaktu dia sedang sembahyang tahiyat akhir. Selepas dia bagi salam, dia melihatkan wajah dia pada ayah saya. Macam nak bagi tahu, akulah pemilik tempat ini, akulah yang menjaga tempat ini. The interesting part is, selepas ayah saya jumpa dia, ayah saya bertubi-tubi terkena gangguan daripada makhluk yang tak elok ni. Tapi ayah saya cakap, disebabkan dia dah berjumpa dulu dengan entiti tersebut, apa saja gangguan yang dia kena tu macam tak ada apa pada dia. Salah satu gangguan yang dia kena waktu dia tengah mandi. Okay? Dia mandi, macam mana nak cakap, dia orang punya tandas tu, tempat mandi tu macam separuh je tau. Macam boleh selak, boleh nampak kalau ada orang kat luar. Okay? Jadinya selalu kita dengar entiti yang tak elok ni tak ada kepala, betul? Kan? Tapi ayah saya nampak benda ni tak ada badan, kaki saja. Dan kaki tu sebesar sehasta tangan kita ni, daripada kita punya ni ke jari kita. Siku kita ke jari kita, besar macam tu kaki tu. Berlari-lari di dalam bilik air. Itu salah satunya. Ada satu lagi ayah saya nampak macam kalau dinding ada macam kita letak saluran angin tu. So macam tingkap-tingkap saluran angin kan kita boleh nampak keluar kan. So ayah saya dia tengah duduk dalam bilik, tengah baca buku ke apa semua, tiba-tiba dia nampak dekat luar bilik dia, ini cerah lagi ni pagi ni, ada sepasang kaki berwarna putih pucat sedang berdiri di luar bilik dia. Tapi pada dia kata bukan nak riak, bukan nak bongkak, tapi pada dia tak rasa takut. Dia tak rasa takut langsung. Sebab dia dah berjumpa dengan owner tempat tu sebelum dia jumpa dengan benda-benda ni. Kiranya protection yang dia dapat tu daripada owner tempat tu. So saya macam, benda tu berlaku sampailah ayah saya habis kerja. Memang hardcore. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang serius berlaku pada ayah saya disebabkan dia dah berjumpa dulu dengan owner tu lah. Okay. Dan pengajaran yang ayah saya nak cakap, kadang-kadang kita kalau pergi ke sesuatu tempat, kalau kita kosong, memang kita akan mudah diganggu oleh benda-benda yang tak baik. Tapi kiranya kita ada amalan, okay, amalan yang diterima oleh Allah, kita ada sesuatu, ada isi dalam badan, bukan benda yang tak baik yang approach kita dulu, tapi benda yang baik yang akan datang pada kita. Itu sebabnya penting. Orang kata kalau nak pergi mana-mana, masuk hutan, masuk, tak kira lah, masuk tempat baru sekalipun, bangunan baru sekalipun, kita kena ada isi. Bukan amalan-amalan biasa, isi tu kena ada. Untuk kita pastikan kita nak duduk situ lama, nak bekerja situ dengan tenang, tak ada gangguan dan sebagainya. Itulah salah satu kisah ayah saya. Okey, baik. Kisah ayah dia pun agak, orang kata, yelah pelik kan. Jangan-jangan penjaga yang yelah selalu ni kita dengar warden-warden sama yang macam ni. Betul. Ini penjaga yang alam sana datang kejut kau suruh sembahyang semua kan. Dan aku pun tak tahu nak cakap ini classify sebagai apa benda ni. Yalah. Tapi cumanya kita kena berhati-hatilah. Walaupun dia ajak buat kebaikan, betul lah tu dia ajak solat apa semua, bangun malam kan. Cuma kita tak boleh kita buat tu kerana memang tu tanggungjawab. bukan disebabkan benda tu suruh tau. Benda ni boleh datang dengan macam-macam hilah. Jadi janganlah mudah terpedaya. Betul. Kan. Apa pun alhamdulillah lah kalau dia menasihatkan kita tu, alhamdulillah. Yang kita sendiri ni kalau dah dinasihat tapi tak buat, itu lagi teruk. Kan. Okey, baik. So cerita untuk yang kedua ni pada aku jelas. Betul. Kan, memang lengkap.
Aku tak ada benda nak tanya. Cuma itulah kisah pada untuk Ayah Yana ni rasanya macam masih panjang. Betul ke? Ya, betul. Kan? Sebab nampak tadi macam dia cuba ringkas-ringkaskan. Mesti ada lagi kan untuk next story kan? InsyaAllah ada. Kalau ada yang sudi dengar, ada. Okey. Jadi macam biasa, kalau korang nak berminat nak dengar cerita daripada Kak Yana lagi, apa lagi, komen dekat bawah dan korang boleh bagi tahu yang korang nak lagi cerita Kak Yana. Cerita apa tentang ayah kakak Yana ni. Okey, baik. So, jadi terima kasih Kak Yana kerana perkongsian untuk hari ni. Ni dah sampai part yang ke-6. Lepas ni kalau ada part 7, uish, banyak bis. Betul. Macam mana ni? Okey, maksudnya kat sini Kak Yana ni antara kita punya pencerita top caller. Betul. On demand. On demand. On demand. Okey, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri video ni, mungkin Kak Yana ada pesan nak bagi tahu pada pendengar Santai Chill? Pertama-tamanya nak ucap terima kasih sebab sudi mendengar cerita saya. Yang kedua, pasal cerita yang tadi tu, kalau kita daripada mana-mana pun, okay, especially perempuan lah, lelaki pun sama, tapi perempuan ni dia special case sikit. Kalau boleh jangan keluar lewat malam sangat. Kalau orang kata buat assignment ke, apa-apa aktiviti sekalipun, kalau perlu bermalam di rumah kawan, bermalamlah di situ. Jangan balik dah lewat kenapa semua kan. Bukan orang kata entiti ni saja, mungkin daripada benda lain, manusia pun bahaya juga. Yang keduanya, kita sebagai manusia ni pengharapan kita hanya pada Allah lah. So apa-apa pun kita kena pandai bezakan mana yang hak, mana yang batil, supaya kita tak sesat. Itu saja, insya-Allah. Ya, betul. Macam Kak Yana pesan tadi, kalau bukan bab hantu-hantu ni, mungkin ada benda lain datang. Yelah, perempuan tak elok nak keluar malam kan. Boleh jadi kena colik ke kan, kena rompak ke kan. Kau hati-hati, jangan. Memang tak manis. Lelaki pun sama, janganlah sampai lewat pagi kan, sampai mak ayah call baru nak balik. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Yana kerana masih sudi berkongsi dengan Santai Chill, dan terima kasih pada pendengar Santai Chill yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.